Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'u wa intifa'u wa ifadatu wa istifadah wa hatta la tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalatul khair wa tiqa ala wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. في كتابه الرسالة الجامعة وتذكرة نافعة إلى أن قال فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه وحده من منابت الشعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب على هذه الكيفية. Alhamdulillah, kita telah berpindah daripada bahagian pembicaraan bahagian akidah, iaitu perkara yang berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan, dan keyakinan yang perkara itu berkaitan dengan hati. Adapun pada hari ini insya-Allah kita akan memasuki bahagian yang baru, iaitu bahagian kedua yang memperbahaskan sekitar perkara berkaitan fiqh. Untuk kita cerita, iaitu fiqh ini apa? Fiqh ini bermaksud iaitu ilmu untuk mengetahui hukum syarak terhadap perbuatan mukallaf berdasarkan daripada istimbat dari dalil-dalil syarak secara terperinci. Jadi kalau kita kata fiqh, maka dia adalah berkaitan dengan ilmu tersebut. Dan dia adalah ilmu yang mana hasil daripada kefahaman para ulama terhadap dalil-dalil syarak lah. Dalil syarak tu ada banyak. Ada secara teksnya, ada daripada Al-Quran dan Sunnah. Adapun selain daripada teks, ada pelbagai antaranya ijtihad, ijma', qiyas. Ada kalau yang lain itu yang tidak disepakati seperti masalah mursalah, saddu zara', al-'adatul muhkamah, af'alu ahli Madinah, af'alu sahabah dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Adapun dalam kitab fiqh kita tak ceritalah berkenaan dalil-dalil yang sangat terperinci itu di dalam ilmu dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Adapun dalam kitab fiqh kita hanya memperbahaskan hasil daripada tilik pandang oleh para ulama daripada dalil-dalil yang tersebut yang kita dah sebutkan tadi. Kemudian hasilnya adalah fiqh itu sendiri. Jadi yang dimasukkan fiqh yang di dalam kitab ini, kita fokuskan kepada masalah ibadah. Kerana itu yang fardu ainnya, itu yang paling utamanya, maka kita fokus dahulu kepada perkara yang berkaitan dengan ibadah. Adapun Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan bahawa fardu wudu ada 6 perkara. Barang siapa yang mempunyai kitab bersamanya boleh buka pada surat yang ke-11. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Apa maksud fardu? Iaitu kalau dari segi bahasa, fardu bermaksud kewajipan, wajib. Adapun di sini membawa maksud kepada rukun wudu. Rukun wudu ada 6 perkara. Apa maksud rukun? Rukun ialah kalau daripada segi Allahumma salli Muhammad, sini kita dah perbahaskan kan sebelum ni, iaitu rukun di penjuru bangunan yang mana kalau tidak ada perkara tersebut maka bangunan itu tak jadi bangunan. Jadi kalau rukun wuduk, maka kalau tak ada salah satu daripada 6 perkara ini maka tak dinamakan wuduk. Nama dia benda lain. Adapun wuduk itu sendiri
dia membawa maksud kepada membasuh dari segi bahasa. Jadi kalau kita jumpa pelbagai teks dalam hadis secara contohnya, apabila Nabi Muhammad SAW setelah makan daging, sebagai contoh, makan daging unta ataupun daging yang dibakar, baginda Nabi Muhammad SAW meminta wuduk, bukan wuduk tapi wuduk. Wuduk ini adalah air yang kita ambil wuduk daripadanya. Dan Nabi Muhammad, hadisnya hanya sebut sebegitu saja, tidak disebutkan adakah Nabi Muhammad SAW mengambil wuduk atau tidak. Justru ada pelbagai perbahasan berkenaan dengan adakah perlu mengambil wuduk semula setelah makan ataupun tidak. Walhasil ini kita nak menunjukkan dalam kita mazhab Syafi'i, kita memandang bahawa wuduk ini maksudnya lebih luas. Tak semestinya dalam hadis itu kalau kita dengar Nabi mengambil wuduk ataupun meminta wuduk itu maksudnya Nabi nak mengambil wuduk ibadah yang ada 6 rukun ni. Tapi kadang-kadang boleh jadi untuk juga maksudnya untuk membasuh sahaja. Maka di sini disebutkan rukun wuduk itu ada 6 perkara. Wuduk itu ialah membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat-niat yang tertentu. Jadi rukun wuduk yang pertama adalah niat. Niat wuduk boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah untuk orang yang tak mahir untuk ambil wuduk dengan bahasa Melayu. Di sini perlu dipincikan apakah pengertian niat. Niat itu ialah maksud perbuatan di dalam hati diiringi dengan perbuatan. Maksud perbuatan di dalam hati diiringi dengan perbuatan. Justru tidak wajib untuk niat itu dilafazkan. Hanya cukup sekadar di dalam hati. Jadi tak wajib dilafazkan. Dan yang paling utama ialah niatnya di dalam hati berbanding daripada niatnya di lisan. Adapun melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Kerana dia membantu hati untuk menghadirkan niat ibadah tersebut. Itu niat. Dan bila kita perlu berniat, iaitu pada awal perbuatan setiap ibadah. Sebagai contoh, kalau niat wuduk yang kita nak tengah belajar ini, bila niat wuduk iaitu ketika awal perbuatan. Jadi kalau yang pertama tu niat, bukan perbuatan kan? Jadi yang kedua ialah membasuh muka, kejap lagi kita akan baca. Maka waktu niat itu ialah ketika air tu sampai kena pada bahagian yang pertama daripada muka. Sebab itu disunahkan kalau baca nak niat tu disebut. Jadi hati tu dia dah tersemat niatnya. Jadi kalau dia ambil wuduk pun dah laju, tak perlu mengejakan. Ada orang dia niatnya dalam hatinya lambat. Nawaitu wudu lillahi ta'ala, dalam hati pun nawaitu wudu lillahi ta'ala, dia lama kat situ. Sedangkan tidak disunahkan pun lama-lama kat sini kerana untuk menghadirkan niat. Tapi oleh kerana dia tidak hadirkan niatnya awal-awal, maka sukar. Jadi sebab tu disunahkan untuk melafazkan niat dahulu. Adapun niat wuduk ni bagaimana? Boleh niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh juga dia berniat nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dua-dua boleh. Kan tetapi perlu diperingatkan bahawa melafazkan niat wuduk ini, kalau kita nak letak di belakangnya lillahi ta'ala, itu jangan disebut di dalam tandas. Sebagaimana kita dah belajar semalam bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Hatta, bahawa di dalam tandas itu tidak boleh lafazkan zikir. Lafazkan zikir ataupun melafazkan nama Allah ataupun kalimah-kalimah yang suci. La ilaha illallah.
Kedua, membasuh muka dan had basuhannya secara menegak adalah dari tumbuh rambut di dahi hingga dagu dan secara melintang adalah dari telinga ke telinga. Jadi membasuh muka, kita sebut bahawa bila orang tu dia nak basuh muka, maka pada awal dia nak basuh wuduk itu, nak ambil wuduk daripada atas. Daripada atas dia baru lajukan naudzubillahi taala. Kerana apa? Dia dah sebutkan, jadi hatinya dah tersemat niat tu, hanya perlu dijarikan saja, dijalankan, dilalukan di dalam hatinya. Tapi sempurna kalau orang tu hatinya sentiasa tersemat niat, dia khusyuk dalam wuduk, dia sentiasa tahu di dalam keadaan dia sedang berwuduk. Jadi orang ni tak lalai. Ini afdal, ini paling sempurna wuduknya. Untuk membasuh muka, sunnahnya dimulakan daripada atas. Sunnahnya memulakan daripada atas. Kerana apa? Kerana air itu secara hukum gravitinya dia akan turun ke bawah. Jadi dia, kalau kita mula daripada atas, dia akan membantu untuk kita mengumumkan air itu ke seluruh tempat yang wajib kena air. Dan tangan ni membantulah, membantu untuk menyampaikan air tersebut. Muka, di manakah muka? Muka pun ada hadnya kan? Ada hadnya, ada perinciannya di dalam syarak. Di manakah ujung muka? Muka tu berakhir di mana? Kerana apa? Kita perlu tahu, kalau kita tidak tahu muka kita ni di mana secara perfectly ataupun secara precise, secara tepat, maka dikhawatiri kalau kita mengambil wuduk itu, kita tak kena di bahagian sepatutnya kena. Itu. Dalam masa yang sama disunahkan juga untuk lebih daripada itu, supaya yang pertama selamat daripada terkurang, dan yang kedua ialah supaya kita dapat mengamalkan Allah SAW hajli antara wuduk. Sesungguhnya umat aku di hari kiamat, mukanya, tangannya, kakinya bercahaya. Allah Masya Allah Muhammad. Jadi Nabi nampak umat dia dengan kaki, tangan dan muka yang bercahaya. Jadi muka ini had dia ialah kalau daripada panjang, iaitu daripada anak rambut. Anak rambut di sini manabitu sya'b dalam bahasa Arab, iaitu anak rambut. Ini panjangnya sehingga ke dagan di bawah ini. Di dagu, habis tulang dagu ni. Habis tulang dagu, bukan di dagu tepat, di habis tulang dagu. Adapun panjang ialah daripada telinga ke telinga. Telinga ini ada khilaf. Ada ulama mengatakan telinga ini sebahagian daripada muka, ada ulama kata telinga ini sebahagian daripada kepala. Justru sunnah untuk kita sewaktu kita membasuh muka sampai ke telinga, sunnah juga kalau kita nak basuh kepala, sapu kepala, kenakan telinga juga. Okey. Bagaimana kita nak ukur panjang muka kita? Iaitu sepanjang satu jengkal 4 jari. Jadi orang manusia yang normal, dia punya panjang mukanya adalah sepanjang satu jengkal 4 jari. Daripada telinga ke telinga. Had yang itu wajib dikenakan air. Wajib dikenakan air. Dan perlu diambil cakna sewaktu mengambil wuduk di bahagian muka ialah yang pertama di celah-celah mata. Tak perlu masuk ke dalam mata kerana memudaratkan, akan tetapi di celah-celah mata. Begitu juga dengan segala bulu yang ada di muka. Segala bulu yang ada di muka harus disampaikan air sehingga ke dalam bulu-bulu tersebut. Apakah bulu yang ada di muka? Ulama kira ada lebih kurang 20. Bukan 20 helai, tetapi 20 bahagian. Ada yang di bahagian sini, ada yang ini alis ataupun bulu kening, kemudian bulu mata, kemudian ada orang ada 2 sideburn di sini, kemudian ada jambang di sini, kemudian ada janggut, kemudian ada ini kumis, kemudian ada misai, kemudian ada orang yang di sini ada
sabilain, ada penyambung antara misainya dengan janggutnya. Itu semua harus disampaikan air tu sehingga ke kulit. Di sini. Okey. Kecuali di bahagian janggut. Kalau orang itu janggutnya nipis, maka wajib dia mengambil air setelah 3 kali basuhan di muka. Dia mengambil air untuk masukkan air itu di dalam janggutnya macam gini. Jadi kena di dagunya. Adapun kalau orang itu janggutnya tebal, maka tidak wajib untuk dia masukkan air ke dalam janggutnya. Hanya sunnah. Hukumnya sunnah. Buat sunnah dapat pahala. Kalau tak buat, wuduknya sudah sah. Tapi sunnah dilakukan. Bagaimana kita nak tahu adakah janggut seseorang itu tebal ataupun tidak? Iaitu dengan kadar seperti kita duduk dengan satu orang kawan, dengan kadar jarak antara kita dengan kawan ialah jarak orang selalu berbicara. Jaraklah. Rasanya kalau ikut SOP 1 meter mungkin bolehlah kot. 1 meter dia bercakap, saling mendengari, tak perlu menjerit, tak perlu cakap terpekik. Kemudian kita orang itu kita suruh dia lihat. Ada janggut, suruh dia lihat nampak atau tidak kita punya dagu. Kalau dia kata dia nampak dagu, maka itu menunjukkan bahawa janggut kita nipis. Tapi kalau dia kata tak nampak tak nampak dagu, maka itu janggutnya tebal. Walaupun janggutnya panjang, tak semestinya janggutnya tebal. Diorang janggutnya nipis, pendek, tapi janggutnya sudah tebal. So berbeza-beza. Jadi tidak ada masalah juga untuk orang yang mana tidak yakin. Contohnya di bahagian sini, adakah dengan 3 kali basuhan itu sudah memadai ataupun tidak. Kalau dia rasa was-was ataupun dia rasa air tidak masuk lagi, maka ambil air setelah walaupun sudah 3 kali untuk bahagian itu saja. Tidak perlu basuh satu muka. Itu sebelum dia berpindah kepada rukun yang lain. La ilaha illallah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku. Iaitu dia membasuh kedua tangannya hingga ke siku. Kalau masuk tangan kat sini ialah daripada tangan sini hingga ke siku. Kenapa? Kerana tangan ni mempunyai had yang berbeza. Ada had tangan hanya di sini saja. Ini had tangan untuk hudud. Kalau orang mencuri. Ada had tangan yang sampai ke bahu sini. Tapi yang dimasukkan di dalam wuduk ialah had tangan daripada hujung jari ini hingga ke siku. Masalah di sini, di dalam masalah membasuh tangan ialah di manakah hujung siku ini berakhir. Di manakah hujung siku ini berakhir. Secara jumlahnya, ya sekadar sah ialah setelah dia melepasi tulang siku ini, sudah sah dia punya wuduk. Adapun kerana tidak ada had yang tertentu, siku tu berakhir di mana? Adakah siku berakhir di sini atau di sini, iaitu had siku tu sendiri. Maka ulama mensunahkan juga. Dalam mazhab Syafi'i supaya kita melebihkan wuduk itu hingga ke separuh lengan di sini. Sunnahnya. Dan juga untuk supaya kita mempanjangkan cahaya bila di akhirat kelak. Sebagaimana yang hadis yang kita telah sebutkan tadi. Dan juga perlu diperhatikan apabila membasuh tangan, iaitu di bahagian celah-celah jari. Okey, celah-celah jari ini harus diperhatikan airnya masuk bagaimana dan macam mana. Pastikan ini kena air masuk dan kena pada bahagian kulit di celah-celah jarinya. Nanti kita akan ringkaskan, bicarakan sedikitlah berkenaan dengan bagaimana wuduk dengan bersama dengan sunnah. Yang mana kalau kita wuduk bersama dengan sunnah, jadi setiap bahagian itu insya-Allah akan kena. Kemudian yang keempat, menyapu, yakni membasahkan sedikit kulit kepala atau rambut yang berada di kawasannya. Iaitu
Rukun yang keempat, dia menyapu. Kalau kata kat sini beza antara basuh dengan sapu. Kalau dalam muka, basuh muka. Tangan, membasuh tangan. Adapun kepala, ialah sapu kepala. Sapu kepala iaitu kita hanya membasahkan sahaja tangan kita dan kita sapu. Ini paling kurang, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya, dua helai rambut ni kita sapu. Kalau pakai kopiah macam gini saja dah boleh. Nak kat belakang, boleh juga macam gini. Pun sah juga. Tapi tak afdal lah. Tak afdal. Adapun kalau orang itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lupa saya nak sebut. Kalau had muka tadi, kalau orang yang mana kepalanya tidak ada rambut sudah, botak kerana penyakit ataupun dia potong rambut, maka tak boleh nak kira di mana dia punya anak rambutnya. Jadi ikut di waktu ketika dia ada rambut. Adatnya di mana dia punya anak rambut. Jadi tak perlu anggap muka dia sampai ke sini. Jadi sebaliknya juga, kalau waktu untuk dia membasuh sapu kepala, boleh disapu di atas kepalanya walaupun tidak ada rambut. Walhasil di bahagian kepala disapukan dengan air. Dan mestilah kawasan yang disapu dengan air itu bahagian yang ada di kepala. Bermaksud, kalau rambutnya panjang, laki atau perempuan, rambutnya panjang melepasi bahagian kepala. Okey, ke sini ke? Sebagai contoh, ada lelaki rambut panjang juga. Maka kalau dia kata dia nak sapu kepala, dia hanya ambil rambut belah sini dan dia kenakan air. Waktu itu tidak sah kerana di luar had kepala. Maka macam mana dia nak buat? Dia harus masukkan air itu di bahagian kepalanya. Sapukan di bahagian kepala, yang had kepala. Tak boleh walaupun rambutnya panjang, disapu di rambut yang hujung rambut tu yang mana di luar bahagian kepala. Mesti sapu kepala di bahagian kepala, bukan di rambut di luar bahagian kepala. La ilaha illallah. Yang kelima, membasuh kedua kaki bersama buku lali. Kalau kat sini masuk bersama buku lali, mesti lepasi daripada buku lali. Di dalam fiqh ada kaedah yang mengatakan perkara yang kalau kita tak sampai di situ, maka kita tidak dapat menunaikan wajib, maka wajib kita sampaikan. Jadi kalau buku lali itu ada hujungnya kan, so kena sapu sampai habis buku lali tu, sampai ke atas nak kena betis. Itu untuk kita basuh kaki. Dan juga kaki itu sama macam tangan, perlu diambil cakna pada setiap celah-celah jari tu. Setiap celah-celah jari tu harus kita masukkan air, takhlil. Kerana apa? Itu kawasan paling sukar untuk air nak masuk. Kadang-kadang ada orang yang jarinya agak bengkok. Jadi dia perlu perhatikan di celah-celah jari kakinya. Dan yang keenam, iaitu mengikut susunan kaifiat di atas, ataupun dalam bahasa lain dipanggil sebagai tartib. Tartib ni apa? Iaitu mestilah mengikut susunan rukun yang tadi yang kita sebut. Tidak boleh diterbalikkan. Sebagai contoh, kita dah tahu rukun kedua adalah basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala. Dia terbalikkan. Dia basuh muka, kemudian dia sapu kepala, kemudian dia basuh tangan. Iaitu ketika ini yang sah hanya basuh muka sahaja. So dia kena, bila dia basuh tangan, dia kena sapu kepala balik. Kerana apa? Yang sapu kepalanya tak sah, bukan di waktunya. Kenapa rumit seperti ini? Kerana ini amal daripada ayat Al-Quran. Allah SWT yang berfirman bahawa agar membasuh kepala, muka, kemudian tangan sehingga siku, kemudian menyapu kepala dan kaki. Justru ulama mengambil ini sebagai tertib susunan dalam kita melakukan wuduk. Okay. Fa ini hanyalah
pada waktu kalau kita mengambil wuduk daripada kepala paip ataupun daripada baldi ataupun daripada gayung ataupun daripada tasik. Adapun kalau kita terjun terus ke dalam bathtub ataupun ke dalam tasik, dia nak ambil wuduk, dia terjun terus ke dalam tasik. Boleh atau tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Dia terjun, dia terus tenggelamkan satu badan dia, dia terus niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Waktu ini dah tak perlu tertib dah. Automatik dia keluar daripada tasik tu, dia dah siap wuduk. Dah siap wuduk. Cuma jangan jaga-jagalah dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Baik, di dalam wuduk ada beberapa sunnah. Kalau kita nak kira sunnah, kalau nak cakap ada 20 sunnah, 13 sunnah, 15 sunnah, itu tak patutlah nak cakap. Kerana hakikatnya sunnah pada wuduk ni banyak. Bergantung kepada kita punya muamalah. Ada ulama boleh kira banyak. Ada ulama tak boleh hanya kira sedikit saja. Itu bergantung kepada keilmuannya masing-masing. Adapun ni kalau ada rajin nak kira, dipersilakanlah. Adapun di dalam wuduk, ini di sekadarnya limitasi saya. Sunnah-sunnahnya antaranya iaitu tidak membazir menggunakan air. Jadi dia mengatakan apa? Kadar air yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertujuan wuduk hanyalah lebih kurang satu botol saja, satu botol tu. Tak banyak. Sehingga apabila ada orang meminta izin untuk Nabi dengan Nabi berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk berwuduk daripada air laut yang sebegitu banyaknya, malah Nabi kata tak boleh. Kenapa? Kerana niatnya untuk membazir. Justru hatta kalau air banyak pun macam dekat Malaysia kita tidak ada masalah kekurangan air, tetap wajib ataupun perlu untuk kita jimat walaupun di dalam keadaan kita nak mengambil wuduk. Kemudian dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di dalam tandas jangan sebut Bismillah lah. Sebut di dalam hati tak apa. Kemudian dimulakan dengan siwak. Dimulakan dengan siwak. Siwak itu apa? Siwak itu kalau kita kata siwak ialah menyapu gigi dengan apa sahaja benda yang kesat. Kita nak guna berus gigi boleh. Kita nak guna tisu boleh. Nak guna kain pun boleh. Paling afdal kita gunakan sebatang kayu yang dipanggil sebagai kayu arak. Bukan arak yang arak khamar tu. Kayu arak ni memang nama dia kayu arak. Kalau kita orang Melayu panggil kayu sugi. Tapi dalam bahasa Arab dipanggil kayu arak. Kayu arak yang basah. Kalau tak ada kayu arak yang basah, maka kayu arak yang kering. Ranking yang kedua, kayu daripada pokok zaitun. Pun boleh juga dibuat sugi, siwak. Kalau tak ada, maka ada apa nama Allahumma salli ala Muhammad, ada satu pokok itu hari ada sahabat saya yang hadiahkan daripada Afghanistan. Dia gunakan ranting kayu, manis kayu tu tapi ada pahit-pahitnya. Dia gunakan untuk sugi juga. Kemudian kalau tak ada, bolehlah gunakan apa-apa sahaja yang kesat, termasuklah berus gigi. Kemudian membasuh tangan. Okey, basuh tangan. Ini sunnah. Basuh tangan sebelum ambil wuduk. Kemudian memasukkan berkumur. Berapa banyak air yang kita perlukan untuk berkumur, iaitu hanya cukup sekadar air sebelah tangan sahaja. Dan itu 3 kali. Setiap perkara ataupun perbuatan dalam wuduk dilakukan sebanyak 3 kali, itu pun sunnah juga. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Pun 3 dan mengeluarkannya. Itu dibuat 3 kali ya. 1, 2, 3. Okey, air pun bilangan sama dengan kumur-kumur tadi.
Ada beberapa kaifiat sebenarnya, akan tetapi kita tidak mahu cerita lebih panjang di sini, itu untuk perbicaraannya lebih luas lah. Iaitu berkaitan dengan antara kumur-kumur dengan memasukkan air dalam hidung. Adapun disunahkan untuk berlebihan di sini, iaitu kalau kita kumur-kumur, disunahkan agar sampai ke halqum. Kalau kita masuk air dalam hidung, disunahkan untuk sampai ke khayshum di atas ni. Tapi itu hanya bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang berpuasa, makruh untuk dia masuk berlebihan dalam berkumur ataupun berlebihan dalam masukkan air ke dalam hidung kerana dikhawatiri akan terlepas ke dalam. Justru makruh bagi orang yang berpuasa, akan tetapi sunnah bagi orang yang tidak berpuasa. Kemudian melafazkan niat. Sunnahnya di sini. Kemudian mengambil wuduk, dengan membasuh muka, itu wajib 3 kali. Berlebihan itu sunnah, iaitu sampai dia basuh telinga dia. Dia sampai ke telinga. Berlebihan dalam menyapu, itu sunnah. Kemudian seperti disebut tadi, kalau orang tu janggutnya tebal, dia takhlil di sini, itu pun dikira sebagai sunnah pun juga. Kemudian membasuh tangan dimulakan dengan tangan kanan. Itu sunnah. Adakah boleh dia mulakan dengan tangan kiri? Boleh. Tetapi sunnahnya kita tayammun, iaitu mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Kemudian membasuh tangan sampai ke sini. Sunnahnya di sini. Kalau di bawah sedikit, iaitu setelah lepas sikunya tulang, itu sah. Tapi yang mendapat pahala sunnah kalau dia sampai ke setengah bahagian daripada antara bahunya dengan sikunya. Kemudian dah basuh tangan daripada tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kemudian disunahkan untuk dia takhlil dia punya jari dia. Takhlil ni maksudnya dia memasukkan air di celah jarinya. Okey, satu macam itu. Ambil air, kemudian dibasuh. 1, 2, 3. Kanan dan kiri sama. Okey, supaya dapat memastikan air masuk, air kena. Okey, ni sunnah. Kemudian menyapu kepala. Adapun menyapu kepala, seperti kalau yang wajib, itu hanya sebahagian saja. Sini pun dah selesai. Akan tetapi kalau dia hendak melakukan sunnah, ni sunnah sapu kepala, kalau kita buat maka kita akan sunnah wuduk semuanya, kalau kita buat kita akan menyempurnakan sunnah ataupun menyempurnakan wuduk itu sendiri daripada semua mazhab. Kalau kita tengok daripada semua mazhab, maka kita akan dapati kita punya wuduk itu telah memenuhi semua kriteria. Jadi tak ada namanya dalam mazhab ni tak sah wuduknya kita, ataupun dalam mazhab orang tu tak sahnya wuduk kita. Semuanya akan jadi sempurna kerana kita memenuhi sunnah. Jadi kalau kita sapu kepala, maka kita disunahkan agar membuat macam gini. Kita basahkan tangan, kemudian meletakkan jari di sini. Okey. Dan ini had kepala kita kan. Kita letak ibu jari dan tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai ke habis telinga ni. Sampai ke telinga, kemudian tarik ke atas balik. Dia susah sebab saya pakai cermin mata dengan pakai earphone. Dan tarik ke atas, ke belakang, patah balik. Itu dibuat 3 kali. Jadi kita dah dapat untuk menyapu seluruh bahagian daripada kepala. Kerana ada setengah mazhab yang mana, mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaah juga ya, yang mana mewajibkan agar sapu kepala itu semua daripada bahagian kepala, bukan sebahagian kepala sahaja. Kemudian disunahkan juga untuk kita membasuh telinga. Bagaimana membasuh telinga? Ada beberapa kaifiat. Yang pertama iaitu dengan kita memasukkan jari tunjuk kita ini untuk membasuh batin perut, batin telinga, itu dalam telinga. Ini dalam telinga kita panggil. Ini bahagian ni dipanggil sebagai dalam telinga. Bukan dalam telinga tu masuk di dalam lubang telinga, tapi di bahagian ini panggil sebagai dalam telinga. Dan ini untuk membasuh luar telinga, itu di belakang macam ni. Okey, dibasuh dalam, kemudian itu dibuat 3 kali. Ada ulama menambah sedikit, iaitu dengan menambah
Air itu dibasahkan di tangan, kemudian dicap macam ini. Itu 3 kali. Kemudian air itu dikenakan di hujung jari anak ini, jari kelingking, kemudian dibasuh di dalam lubang telinga itu sedikit. Itu dibuat 3 kali pun juga. Kemudian sunnah juga ketika kita membasuh kaki, dimulakan dengan kanan seperti yang kita bicarakan berkenaan dengan tangan. Dan kita sampai di buku lain sebagai contoh, tak boleh nak tunjuk sebab agak sukar. Dilebihkan sehingga ke separuh betis. Itu sunnahnya begitu. Jadi dilebihkan. Kerana hadis yang tadi kita sebut. Itu dibuat 3 kali pun juga, kiri dan kanan. Kemudian pada akhir sekali, kita memasukkan air dengan bantuan jari kelingking kita ini daripada celah kaki jari yang paling kanan sampai ke kaki kiri yang paling, jari yang paling kiri. Satu-satu masukkan air. Kerana apa? Kerana itu untuk memastikan air wuduk masuk di celah-celah kaki. Itu telah selesai wuduknya daripada segi perbuatan. Kemudian disunahkan juga setelah wuduk membaca doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka nama Muhammad. Disunahkan baca doa selepas wuduk. Kemudian disunahkan juga untuk baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada juga sunnah-sunnah yang mana dibaca, iaitu doa ataupun zikir yang dibaca ketika mengambil wuduk. Ada zikir yang dibaca ketika membasuh tangan. Ada zikir yang dibaca ketika berkumur. Ada zikir yang dibaca ketika memasukkan air dalam hidung, dan ada zikir yang dibaca ketika mengeluarkan air daripada hidung. Kemudian ada zikir ketika membasuh muka. Zikir-zikir ini kita boleh dapati ataupun kita boleh dapatkannya daripada kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu disebutkan zikir-zikir yang boleh kita baca ketika kita sedang mengambil wuduk. Ada lagi sunnah ketika berwuduk, iaitu sunnah ketika berwuduk antaranya ialah anggota ini kita urut. Maksudnya urut bukan yang massage, akan tapi kita lalu. Kalau air ke sini, kita lalukan. Kalau nak basuh di tangan, dari atas boleh. Daripada sini pun boleh. Kenapa? Kalau dalam kita mazhab kita Imam Syafi'i boleh. Kalau air itu dilalukan, kita buka air, pipe, kemudian kita lalukan saja macam gini. Tapi sunnah kita tadlik, iaitu kita lalukan. Kenapa? Dalam mazhab Maliki wajib. Kemudian sunnah juga apabila kita mengambil wuduk, iaitu dipanggil sebagai mualah. Apa itu mualah? Mualah iaitu berterusan. Iaitu kadar kita berpindah daripada anggota ke anggota itu dengan kadar sebelum anggota itu kering, kita dah basuh anggota yang seterusnya. Maksudnya wuduk itu sah. Kalau kita nak ambil wuduk, contohnya kita ambil wuduk, kita basuh muka di rumah kita, kemudian di bilik air rumah, kemudian kita basuh tangan di sinki dapur, kemudian kita sapu kepala di pipe air di bahagian depan rumah, kemudian kita basuh kaki di surau. Boleh? Boleh, sah. Akan tetapi itu tak sunnah. Yang sunnah iaitu mualah, iaitu dengan kadar berterusan. Macam mana dia punya dobit dia, guideline dia, iaitu sebelum anggota sebelum itu kering, dia dah basuh yang seterusnya. Dengan udara dan cuaca yang seimbang. Kerana kadang-kadang ada tempat yang cuacanya terlalu panas. So sebelum dia berpindah ke anggota yang seterusnya dah kering dah. Dia nak basuh, baru nak sapu basuh tangan, mukanya dah kering. Kerana terlalu panasnya cuaca di tempat tersebut. Itu. Dan disunahkan juga
apabila kita mengambil wuduk itu menghadap kiblat. Dalam keadaan kita menghadap kiblat. Dan afdalnya iaitu apabila kita mengambil wuduk agar kita tidak mengelap kawasan ataupun sisa daripada wuduk kita, contohnya air di muka, itu jangan dilap dengan towel. Biarkan saja basah dan sebagainya. Dan juga tidak berkata-kata ketika berwuduk. Kerana disunahkan ketika kita berwuduk itu, kita khusyuk dalam wuduk. Sebagaimana kita berharap hendak khusyuk di dalam solat, maka waktu wuduk pun kita dah perlu adanya khusyuk. Ulama kata bahawa kunci untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat adalah khusyuk dahulu di dalam wuduk. Jadi kalau dalam wuduk, dia khusyuk, ikut sunnah seperti yang kita dah pelajari, daripada siwaknya dan sebagainya, dan senantiasa di dalam keadaan wuduk itu dia sedang merasakan bahawa dia hendak bersedia sentiasa untuk pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menghadap Allah tu maksudnya meninggal. Kita nak mendirikan solat tu pun kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi sentiasa dia merasakan bahawa dia hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kuncinya khusyuk di dalam solat ialah khusyuk di dalam wuduk pun juga. Itu antara sunnah-sunnah wuduk yang boleh kita ambil sedikit sebanyak. Ambil banyak-banyak tak terbuat, bahaya juga. Jadi kita ambil yang sedikit sebanyak yang boleh kita pelajari, insya-Allah. Adapun kat sini kita tidak sebutkan syarat-syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk kita akan sebutkan secara ringkas. Antara syarat-syarat sah wuduk yang pertama ialah mestilah menggunakan air yang mutlak. Air yang mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya air itu sendirinya bersih, suci, dan dia boleh menyucikan orang yang lain. Ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Sebagai contoh, sebagai air mustakmal. Itu dia sendiri suci, bersih, akan tetapi dia tidak boleh menyucikan. Maksudnya tidak boleh diambil wuduk dengan air tersebut kerana dia adalah sisa daripada wuduk. Sisa daripada ibadah yang wajib, itu dipanggil sebagai air mustakmal. Sama ada telah digunakan untuk mengambil wuduk ataupun telah digunakan untuk tujuan mandi janabah atau mandi wajib. Ada juga air yang suci. Seperti air kopi, air teh, itu dalam bahasa Arabnya kita tidak panggil sebagai air, tak panggil sebagai ma'. Akan tetapi dipanggil sebagai ma'at, iaitu liquid. Apa saja liquid, itu dia bersih suci kan. Kalau contoh macam minyak, ataupun air kopi, air teh, air sirap, itu kita boleh minum. Tak haram kerana dia bukan najis, suci. Akan tetapi tidak menyucikan. Kita tak boleh mengambil wuduk daripada air tersebut. Adapun air mutlak ini bersumberkan daripada air yang datang daripada sumber-sumbernya yang asal. Adapun air pipe itu hasilnya daripada sumbernya yang asal. Hanya diserviskan agar memudahkan air itu sampai ke rumah-rumah orang. Jadi kita gunakan air pipe. Itu tidak jadi masalah. Air itu ada pelbagai Sayyidina Muhammad, ada pelbagai sumber lah. Ada sumber air daripada langit, ada sumber air daripada bumi. Ada sumber air daripada bumi pun juga. La ilaha illallah. Dan juga mengambil wuduk itu mestilah di dalam anggota kita, pada atas anggota kita itu tidak ada benda yang mana boleh menghalang dari sampainya air ke atas kita punya kulit. Seperti kalau di atas kulitnya itu ada liquid paper sebagai contoh. Tahu liquid paper, kalau belajar-belajar tu gunakan liquid paper untuk memadam pen kan. Itu tidak boleh menyampaikan air ke atas kulit. Ataupun di atas kulitnya ada simen. Waktu itu dia ada perkara yang dibicarakan di dalam sebuah bab yang dipanggil sebagai bab al-jabirah. Jababirah. Itu bab kalau tangan kena simen atau kena balut kerana sakit. Itu perbicaraannya di bab yang lain. Ada juga
antara syaratnya ialah tidak ada di atas anggota wuduk ialah bahan-bahan yang mana boleh menukar air. Sebagai contoh, di atas anggota badan dia itu ada dakwat tumpah di tangannya. Kemudian dia ambil wuduk dan air wuduk itu berubah. Air yang jatuh itu berubah warna. Maka perlu diulang semula. Ataupun menukar bau pun juga. Dan juga ada syarat tambahan. Dan juga mestilah orang yang mengambil wuduk itu dia tahu kewajipan wuduk. Maksud kewajipan wuduk iaitu dia tahu setiap wuduk yang digunakan ataupun setiap daripada rukun-rukun wuduk itu adalah rukun, adalah wajib. Dia tidak kata basuh muka itu sunnah. Dia tak kata bahawa membasuh tangan itu sunnah. Jadi dia tahu bahawa basuh muka itu wajib, basuh tangan wajib, sapu kepala wajib, basuh kaki itu wajib. Dia tahu beza lah. Dia tahu beza. Kemudian juga mestilah orang itu seandainya kalau dia terkena penyakit. Ada orang kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit-penyakit. Mestilah orang itu kalau terkena penyakit yang dipanggil sebagai penyakit tidak lawas. Ada orang yang mana maaf cakap kencingnya tidak lawas. Ada orang yang buang anginnya tidak lawas. Jadi waktu itu orang itu diwajibkan bila dia hendak masuk dia hendak berwuduk, mestilah dia mengambil wuduk ketika sudah masuknya waktu. Kalau dia mengambil wuduk untuk solatnya zuhur sebagai contoh, maka dia mestilah mengambil wuduk selepas azan zuhur. Baru dia mengambil wuduk. Dan waktu ini diwajibkan bagi dia mualah berterusan tadi. Yang tadi kita sebut kalau berterusan dalam mengambil wuduk tu, bagi orang yang tak ada masalah, sunnah. Tapi bagi dia wajib. Dia mesti azan, terus dia ambil wuduk sampai habis dalam satu tempat. Bukan cepat-cepat tergesa-gesa, tapi dengan tempoh yang biasa, yang normal. Kemudian waktu itu baru wuduknya sah. Kerana apa? Dia wajib untuk mengambil wuduk setiap kali azan. Sebab dia ada satu penyakit dipanggil sebagai penyakit tak lawas. Ada kencing tidak lawas ataupun buang angin tidak lawas. Ada antara syarat-syarat sah wuduk. Termasuk juga antara syarat sah wuduk adalah bersih daripada haid dan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan bab berkenaan dengan mandi junub dan perkara yang membatalkan wuduk. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan, kita akan boleh terima soalan. Santum barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali kunti unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tadda qawlan wa fi'lan karama wa razuq kulla halalan da'ima wa akhlaq atqi'a ulama nuhba bi khairi wa nafa kulla syar. Rabbana wasalhana kulla syu'un wa aqarra bi radha minka al-uyun wa da'anna rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tina rusulana wa aghfir wa anta akramu satar wa salatullahi ta'ala mustafa man hakki da'ana wal wafa. بكتابه في للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء والأصحاب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن قال أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazak ke atas kehadiran semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.